Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada malam ini kita sambung kitab kita pada muka surat 78. InsyaAllah suara jelas Muka surat 78, baris yang kelima daripada bawah. Baris yang kelima daripada bawah. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Adapun yang kedua, kita masih dalam bab sabar. Adapun yang kedua, yang mana dia sebut sebelum ni, kita perlu kepada sabar. Maka sabar tu dibahagikan kepada dua. Yang pertamanya, sabar pada benda, perkara yang mana setuju pada keinginan hawa nafsu kita. Nafsu kita setuju. Benda tu benda hak nafsu kita suka dah. Maka perlu kepada sabar juga. Yang kedua, iaitu kita kena ada sabar pada perkara yang menyalahi akan hawa nafsu kita. Nafsu kita tak berkenan, nafsu kita tak suka, maka kena ada sabar juga. Jadi dua situ. Sabar pada benda yang nafsu kita suka, kena ada sabar. Itu habis dah bulan lepas. Yang kedua, sabar pada perkara yang mana hawa nafsu kita tak setuju ataupun tak berkenan. Tu. Contohnya ada berapa? Dia keluar 4 perkara. Adapun yang kedua, iaitu barang yang menyalahi ia barang akan hawa nafsu. Kena sabar pada barang, pada perkara yang menyalahi akan hawa nafsu kita. Nafsu kita tak berkenan, tak suka, tak behi maka kena ada sabar. Maka kata muallif, maka 4 bahagi, ada 4 bahagi. Ada 4 bahagian yang mana nafsu kita tak suka, kita kena sabar. Bahagi yang pertama, yakni bahagian yang pertama daripada 4 bahagian yang nafsu kita tak berkenan tu, tak suka. Apa yang pertama? Mengerjakan ta'at. Kerjakan benda yang ta'at, amal ibadah. Jadi itu maklum dah, hawa nafsu kita malah, hawa nafsu kita tak suka. Kita kena sabar. Makna sabar macam mana? Sabar lawan hawa nafsu kita supaya kita ni kerja juga benda yang taat tu. Benda yang ibadah tu. Kena ada sabar juga. Sabar diri kita. Bahagian yang pertama apa? Mengerjakan taat. Dan bermula nafsu tu, liar ia nafsu daripada setengah daripada mengerjakan taat tu. Liar nafsu kita. Liar tu apa hal lah? Kalau kuda liar.
Kalau lembu, lembu liar. Macam mana liar dia? Dia tak boleh nak, tak boleh nak jinak. Kita panggil dia, dia lari. Bahkan membahayakan diri kita. Gitu jugalah nafsu kita. Liar dia, berat dia, malah dia. Terpaksa kita tarik-tarik dia untuk mengerjakan ibadah. Kenapa nafsu kita liar tu? Kerana apa? Dengan sebab malas. Dengan sebab malah. Malah itulah yang menyebabkan kita ni jadi liar nak buat ibadah, nak buat benda taat. Contohnya apa? Seperti sembahyang. Seperti semaya. Seperti sembahyang. Itu contoh dia bagi. Banyak lagi perkara yang taat, yang perlu, yang wajib kita tunaikan. Tu yang muallif pengarang kitab kita Syekh Abdul Qadir Mandili bagi contoh semayang. Semayang tu tiang agama. Tu benda-benda yang besar dalam agama. Yang kita maklum dah di sisi agama kita. Benda yang besar-besar, ibadah yang besar-besar, semayang, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Itu benda yang besar. Apa yang perintah? Perintah apa yang disebut dalam Al-Quran dan hadis? Perintah yang wajib tu, semua tu adalah perkara hak wajib kita buat. Tu buat, wajib kita buat. Maka kalau kita contohlah, ni contoh alik muallif ni contoh alik saya sendiri pula. Antara perkara taat ni, kita taat perintah Allah Ta'ala. Perkara yang Allah Ta'ala suruh kita taat, kita patuh, kita tak engkar. Antaranya lagi apa? Menuntut ilmu. Nuntut ilmu tu salah satu daripada kewajipan yang Allah Ta'ala tuntut ke atas mukallaf, tiap-tiap orang yang berakal lagi sampai umur. Tu. Dan ilmu tu wajib kita belajar, iaitu ilmu fardu ain. Hak tu tak boleh nak terlepas dah kita. Ilmu fardu ain. Jangan buat malah. Kita tengok, kita kembali, kita muhasabah, kita tilik. Apa yang ahli keluarga kita buat, ataupun orang bawahan kita ni, anak isteri kita buat. Yang mana wajib seorang ayah mendidik anak dengan ilmu agama. Adakah kita telah tunaikan? Adakah kita tunaikan? Belajar ilmu agama fardu ain. Kadang-kalanya anak-anak kita terlalai dengan telefon. Kadang-kalanya anak kita ni terlalai dengan bukan anak ya. Pak dengan mak pun sama je saja. Duk main telefon. Tu sehingga dia lalai pada perkara yang wajib apa? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu agama. Sebab apa ilmu tu penting? Tu kita duk hurai selalu duk bagi tahu. Ilmu tu dia tu ilmu fardu ain ni. Kalau dalam bab usuluddin, dia mengesahkan akan segala amal ibadah kita. Kita nak bagi sah ibadah kita, kena betul dulu akidah kita. Mana wajib kita belajar bab akidah, bab tauhid, bab ilmu usuluddin. Tu. Daripada usuluddin tu lah, daripada rukun iman hak kita wajib beriman percaya itulah. Tu keluarlah perbahasan tauhid, perbahasan ilmu akidah. Kita kata kita beriman pada Allah. Allah tu siapa? Apakah sifat dia? Dia tu sama dengan makhluk ke tidak? Dia tu qadim ke baharu? Sifat dia tu sifat sama seperti kita ke? Kita melihat, Allah melihat. Maka macam mana tu sifat melihat Allah. Dan juga di kita ni melihat juga. Tu pada bahasa. Tu situlah huraian dia. Pada bab akidah. Bila kita sebut kita beriman pada Nabi, para Nabi-Nabi, bukan hanya Nabi kita saja. Kalau orang kata kita wajib beriman pada Nabi kita saja, Nabi lain tidak, maka itu salah.
menyebabkan kufur juga. Wajib kita beriman kepada segala para nabi-nabi, para rasul. Betul tak? Kita wajib beriman. Betul tak? Dalam bab ilmu, dalam rukun iman kita. Tapi masih ramai lagi orang tak tahu. Berapakah bilangan rasul? Berapakah bilangan nabi? Apa beza antara nabi dan rasul? Apabila disebut nabi, adakah dia termasuk daripada rasul? Bila sebut rasul, adakah dia tu nabi? Tu. Semua tu dalam perbahasan ilmu akidah. Dalam bab ilmu akidah. Ramai orang bukan kiralah siapa-siapa. Jadi kita tilik pada diri kita, anak-anak dan isteri ahli keluarga kita. Semua orang tahu wajib beriman para nabi dan rasul. Berapa ramai rasul nabi tu? Tu nak tanya balik. Berapa ramai? Dia kata kalau rasul 25. Tu. Kalau kita buka kitab balik, buka kitab bab akidah, kitab Faridatul Faraid, kitab Durus Samin apa sebagainya, kita akan bertemu dalam bab kenabian. Bila sebut rasul, 25 rasul yang wajib kita dan anak isteri orang yang mukallaf ni mengetahui secara tafsili, secara satu persatu lah. Maknanya tahu secara satu persatu, iaitu rasul ni ada 25 orang. 25 orang tu kena tahu satu persatu, iaitu Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh dan sebagainya, sehinggalah kepada Nabi SAW. 25 rasul wajib tahu satu persatu. Bila sebut Nabi, contoh Nabi Yusuf, dia rasul. Mukjizat dia apa? Ceritanya macam mana? Gitulah, kena tahu. Seperti yang diceritakan, yang dibagi tahukan dalam Al-Quran dan hadis. Manakala wajib juga kita beriman kepada rasul, yang mana bilangan rasul tu sebenarnya 300 lebih. Wajib tu. Wajib tahu secara mana? Secara ijmali, secara umum. Wajib kita tahu dalam hati kita, iktikad dalam hati kita, para rasul ada 300 lebih. Wajib tu. Tak pegang gitu, salah. Salah. Setengah pandangan ulama menyebut rasul itu seramai 313. Setengah ulama 314. Setengah ulama 315. Jadi kau yang kaum muktamad yang kuatnya daripada kita akidah ahli sunnah wal jamaah, kena pegang bahawasanya rasul itu seramai 300 lebih. Kalau kita pegang 314, betul. 313, betul, sebab ada pandangan. Cumanya kalau kita pegang gitu, kalau kita pegang 313, tiba-tiba rupa-rupa rasul ni ada 314. Maka kita telah menafikan satu rasul. Kalau kita pegang 313, rupa-rupanya ada 314. Itu menafikan satu rasul. Atau sebaliknya, kita pegang 314, rupa-rupanya rasul tu ada 313. Kita menambahkan satu rasul. Jadi yang lebih baiknya, lebih aulanya, kita peganglah rasul itu ada seramai 300 lebih. Pegang gitu, pegang dalam hati. Tu ada 300 lebih. Secara ijmali, secara umumnya, secara borong. Orang Kelantan sebut secara borong. Tu secara tafsili satu-satu, hak 25, hak kita tahu tu. Tu kena tahu tu. Tanya balik kepada anak isteri kita, rasul ada berapa hak wajib kita tahu secara ijmali.
Dia kata 25. Salah tu. Hak tu memang dah. Hak tu secara tafsili. Rasul ni ada 300 lebih. 25 tu termasuk 300 lebih tu lah. Nabi pula. Nabi pula ada 100,000 lebih. Kena pegang gitu dalam etikad kita. Sebab riwayat menyebutkan Rasul Nabi itu ada antaranya 124,000. Tu. Ulama tabi'in Abu Darda sebut 142,400. Tu. 124,000. Satu lagi 142,400. Jadi aula kita pegang kan 100,000. Selamat. Itu kena tahu secara ijmali. Kena tahu tu, kena ajar anak-anak. Termasuk daripada perkara yang wajib kita beriman. Iaitu para rasul dan nabi-nabi. Daripada rukun iman itulah keluarnya mengenai akidah hak wajib kita belajar. Benda tu benda yang sangat-sangat perlu tahu etikad tu, didik anak ataupun maknanya kena ajar anak-anak tentang akidah tu. Jangan biar dia dengan gitu, dengan telefon dia. Zaman sekarang ni orang lebih suka pada main game, tengok movie. Jadi kita kena tahu kita telah menghabiskan masa kita dengan game, dengan movie, contoh sejam. Padahalnya ketika tu kita dalam keadaan jahil, tak tahu. Maka bila kita dalam keadaan tak tahu, jahil, maka diwajib ke atas kita ni kena tahu. Kalau tidak, kita dalam keadaan berdosa. Dosa kerana jahil. Tiba-tiba du buat benda yang lara, benda yang tak berfaedah, ataupun benda yang harus tak berdosa pun. Tu. Tapi kita biarkan perkara yang wajib dengan begitu. Maknanya tak caralah benda wajib. Agak-agak di akhirat nanti kita nak jawab apa pada Allah Ta'ala. Nak jawab apa? Kalau kita kata tak ada masa. Tak ada masa apa? Contoh. Kita boleh tengok TV, boleh main game, boleh tengok movie, boleh itu, boleh ini. Sedangkan tu waktu tu sepatutnya mu menuntut ilmu agama. Tu mu tahu, mu tak tahu. Mu tahu, mu tak tahu. Apatah lagi tak tahu, mu tak tahu. Tu jahil murakkab lah. Dia tak tahu dia ni, bahawasanya dia ni tak tahu. Tu berat. Ni. Ada setengah tu tahu tapi dia malah. Tu. Ni dalam bab malah ni. Tu. Wajib kita ni sabar. Mana sabar pada nak menuntut ilmu. Kita nak buat benda yang lara, benda yang tidak berfaedah, benda yang tidak memberi apa-apa, tu pada akhirat kita. Maka kena sabar. Aku ni kena wajib belajar ilmu agama. Ambillah masa-masa yang tertentu, sehari, sejam ataupun seminggu. Ambillah masa-masa mana untuk kita hadir dalam majlis ilmu agama. Jangan biarkan masa kita tu dengan perkara yang lara, benda yang tu yang tidak berfaedah. Hatta benda tu benda harus sekalipun. Contoh dia kata, tak berdosa pun buat gini. Ya, memang perkara tu tak berdosa. Tapi lah ni kita dituntut belajar ilmu. Mu biarkan masa tu dengan perkara yang harus. Sedangkan Allah Ta'ala tuntut mu pada perkara ilmu tu, perkara yang wajib. Maka kita tak menang kita di akhirat nanti. Saya ramai sahabat-sahabat yang mana dia bekerja daripada pagi sampai petang, sampai maghrib, mana sampai waktu senja. Tapi sebab hemah dia, hemah ni kesungguhan dia, tu
sebab hemah dalam diri dia, kesungguhan pada diri dia. Tu dia hadir juga majlis ilmu agama. Dia belajar juga, pergi masjid, pergi surau, menuntut baca menuntut ilmu, talaki kitab dan sebagainya. Walaupun seharian dia letih. Sebab tu kita tak boleh nak buat alasan letih ke apa. Orang lain tu kerja berat daripada kita pun masih lagi ada masa nak belajar. Tu ada sahabat saya, beberapa sahabat yang mana dia ni pomeng kereta daripada pagi sampai senja. Tiap kali masuk waktu zuhur asar berhenti cuci daripada tangan dia ni minyak kereta apa sebagainya, pergi semayang dulu. Tu kata kita tak boleh bagi alasan tak dan ke, tak sempat ke. Tak ada. Orang lain boleh buat, kenapa kita tak boleh buat? Kalau benda dunia kita usaha kok mana pun nak dapat juga. Kenapa benda yang akhirat kita tak buat gitu? Lebih-lebih lagi akhirat lah. Kena bersungguh lagi. Sebab apa? Sebab hawa nafsu memang tak suka pada benda yang taat. Memang gitu. Kejadiannya dia gitu dah. Kalau benda baik, dia malah lalu. Kalau benda yang buruk, dia segar. Nafsu kita segar. Benda lara, benda lalai, segar dia nafsu kita. Memang kena dengan hawa nafsu kita. Tapi benda yang Allah Ta'ala suruh, dia jadi malah. Dia jadi berkira-kira. Dari segi apa berkira-kira tu? Dari segi tubuh badan dia berkira-kira. Letih lah hari ni. Gitulah gini lah. Tu. Berkira-kira pada harta benda. Nak keluarkan zakat, nak tolong mak ayah. Tu berkira-kira. Sebab apa? Nafsu dia liar pada benda yang taat. Benda maksiat, benda lalai, dia derah, dia cepat, dia nak. Itu kejadian nafsu kita dah. Wajib pada diri kita sabar. Wajib tu. Wajib pada perkara yang wajib. Tu. Wajib kita sabar pada perkara yang wajib. Sunat kita sabar pada perkara yang bukan wajib. Tu. Ada nanti perbahasan dia. Perkara yang wajib, maka jatuh wajib kita sabar. Semayang, contoh. Wajib kita sabar. Sabar macam mana? Sabar kena semayang juga. Walaupun malah kena semayang juga. Tu. Wajib ketika tu kita sabar. Wajib pada meninggalkan maksiat. Wajib. Sabar wajib. Hukum sabar ketika nak buat maksiat tu wajib. Kalau tak, kita jatuh dalam maksiat. Tu. Bila sebut wajib, dapat pahala bila kita buat. Itu. Okay. Kita belajar. Tu. Bila sebut wajib, dapat pahala bila buat. Tu. Berdosa. Bila sebut wajib, dapat pahala bila kita buat. Berdosa bila kita tinggal. Itu perkara yang wajib. Bila sebut benda yang haram, tu berdosa bila buat. Dapat pahala bila kita tinggal. Tu. Gitu. Bila sebut wajib, gitulah wajib syarak. Tu. Dia akhir zaman gitulah. Akhir zaman malah pada nak menuntut ilmu. Sedangkan ilmu itulah cahaya. Ilmu itulah mengesahkan segala amal ibadah kita. Kalau kita nak semayang tu diri ibadah dah. Ilmu tu wajib kita pelajari ilmu bab semayang. Kenapa? Nak bagi sah semayang kita. Bukan kita pakat tiru orang gitu sahaja. Kita kena tahu hak mana rukun, hak mana tu syarat dia, hak mana apa lagi perkara membatalkan dia. Kita kena tahu. Tu. Itu kalau dalam bab semayang. Kalau bab semayang ni, payah juga kalau buka kita nak semayang. Betul. Kita kena ada syarat dia, betul. Nak sah semayang kita, kena ada wudu. Wudu nak syarat nak wudu ni, air mutlak.
Jadi nak kena air mutlak, masuklah bak air. Bak air pula masalah pula. Tu. Lepas tu kalau kita belajar kitab fiqh, perkara hak mula-mula lagi, bak taharah, bak bersuci. Tu nak bagi sah segala ibadah kena pandai suci dulu. Bukannya basuh berak, basuh gitu-gitu. Kalau kira basuh gitu-gitu mudah gitu, tu tak perlu belajar, maka tidak perlulah sehingga dihurai berpanjang-panjang dalam kitab-kitab berkenaan taharah. Kalau benda tu mudah-mudah. Mana benda tu kalau bab taharah ni, kalau kita buka kitab fiqh, taharah ni lagi tebal. Tu kalau kita apa? Kita apa? Sabila. Kitab Sabila. Kitab Matlaq. Tu. Kita apa lagi? Kalau kita Arab, I'anatul Talibin. Kalau kita apa lagi? Kalau bab taharah, makan ratuslah dulu. Baru masuk bab semayang. Makna banyak, tebal-tebal dulu. Habis bab taharah dulu. Kalau bab taharah tak lepas, habis lah. Ibadah kita, semayang kita, puasa kita, habis. Habis dengan gitu. Tu sebab apa tak tahu hak mana air mutlak, air musta'ma. Ta'arif air musta'ma pun salah dah. Tu. Ayuh tu. Air musta'ma. Tak tahu mana air musta'ma. Itu kita dalam bab fiqh lah. Ni kita tasawuf. Cuma kita sebut sikit-sikit supaya supaya yang mendengar dan diri saya ni semangat nak belajar lagi. Tak tahulah. Kalau bab akidah, bab akidah. Ambil dulu hak asah. Tu kata ilmu ni dalam. Ilmu ni dalam. Kalau kita dengar perbahasan para alim ulama berkenaan akidah, pening kita. Pening. Hurai pasal apa ni? Payah sangat ni. Tu tengok. Tengok ulama kita hurai. Supaya apa? Supaya tidak gelincir daripada akidah yang dibawa oleh Nabi SAW. Ulama karang kita, bagi kita ni mudah. Tu. Dia tulis dah. Cuma kita saja yang kena belajar. Dia tulis dah. Tak perlu dah kita pergi menyelam dalam nasnah, dalam benda-benda hak payah-payah. Dia ambil, keluarkan, dia tulis dalam kitab-kitab. Jadi kita hanya pergi belajar. Cuma nak pergi tu. Tu. Tu bab akidah. Bab tasawuf gitu juga. Tu bab tasawuf gitu juga. Belajar pah buat. Belajar pah buat. Kalau hanya tahu saja tak buat, tak boleh juga. Dia kena ada dua-dua. Dia kena ada dua-dua. Ramah. Tu. Nanti dia sebut kah? Kalau bab tasawuf ni, bab hati, bab dosa kita. Dosa kita. Sama ada dosa zahir ataupun dosa batin. Dalam tasawuf lah. Dosa mata, dosa tangan, dosa kaki, dosa perut. Yang ni kita makan minum kita. Wajib kita jaga. Bukan kita mudah-mudah dengan gitu. Darurah. Tahap mana nak dikatakan darurah? Tahap mana piawaian dia. Tu. Hak mana yang nak dikatakan pada syarak tu dikira darurah. Sehingga kita ni nak ambil perkara yang tidak suci tu untuk kita masukkan dalam tubuh badan kita. Itu perbahasan apa? Fiqh. Tu kita jangan bermudah-mudah. Tu. Nak makan, nak minum, jangan bermudah-mudah. Semua tu jadi darah daging kita. Darah daging kita. Tu jadi kerah hati kita. Orang nasihat, kita marah orang tu balik. Orang nasihat, kita bermasam muka. Tu.
Jadi kerah hati. Sebab apa? Duk makan minum benda yang tu haram ataupun benda yang syubhah. Benda yang kesamaran. Tu. Jadi hati kita liar pada nak buat benda taat ni. Maka wajib kita sabar. Kenapa tu? Liar. Kerana malah. Kita malah. Jadi liar. Tu malah lah, letih lah sebagainya. Contohnya apa contoh? Contohnya semayang tadilah. Ibadah. Salah satu daripada ibadah. Dan daripada setengahnya dengan sebab kikir seperti zakat. Tu. Jadi hati nafsu kita ni liar pada nak mengerjakan zakat. Sebab apa? Kikir kedekut. Itu haram. Tu kikir pada mengeluarkan zakat. Zakat ni bukannya sedekah. Sedekah tu termasuk daripada benda yang sunat. Jangan kata orang yang tak sedekah tu, oh mu ni kedekut. Kikir. Kikir hak mana? Kikir hak berdosa. Ya kikir ni kita kena tahu juga. Kikir kedekut yang diistilahkan dalam agama, kikir yang berdosa tu kikir pada benda yang wajib kita tunaikan. Hak tu hak berdosa. Contohnya zakat. Wajib tak zakat? Wajib. Maka ada sifat kikir sehingga kita tak keluarkan zakat. Hak tu haram. Hak tu kikir hak haram, kedekut hak haram. Adapun hak sunat tidak. Cumanya tidak pemurah. Tu. Jadi orang yang tidak suka bersedekah, dia kurang pemurah. Kurang pahala sunat. Adapun zakat dia keluarkan. Itu dia tetap juga tidak dinamakan kikir kedekut. Kita tak kira kita. Orang tak bagi biskut, kita kata kikir kedekut. Tu mungkin kikir kedekut pada pada uruh ataupun pada pahaman kita, orang-orang kita ni bila tak bagi kat kira kedekut. Tidak. Pada istilah yang Allah Ta'ala dan Rasul tegah kita kedekut tu, kedekut pada perkara yang wajib. Kita tak keluarkan harta kita untuk tunaikan perkara wajib, contohnya zakat dan juga nafkah. Nafkah anak isteri ataupun kalau ada ibu ayah yang susah, kita kedekut keluarkan nafkah tu. Hak tu dosa. Berdosa. Tu. Sebab itulah kita kena ingat, kita senang, kita kaya ni bukan sebab apa yang kita ada. Bukan sebab apa yang kita ada. Tapi sebab kita berkongsi dengan makhluk Allah Ta'ala. Dengan sebab kita berkongsi harta kita, kebahagiaan kita pada makhluk Allah Ta'ala yang lain, maka Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ni kekayaan dan kebahagiaan. Sebab tu. Bukan sebab kita ada. Tu. Kebahagiaan dan kekayaan tu bukan sebab kita semata-mata sebab hak kita ada. Oh, ada harta banyak berjuta-juta. Bukan sebab tu. Tapi sebab kita ni berkongsi, berkhidmat untuk makhluk Allah Ta'ala. Kita tolong orang. Tu tambah-tambah kita ni, negara kita diuji dengan virus COVID-19 dan juga banjir. Jadi kita kongsi kekayaan yang kita ada, kita tolong. Maka di situlah Allah Ta'ala balas kepada diri kita tu dengan kekayaan berlimpah kali ganda, dan juga Allah Ta'ala beri kebahagiaan di dalam hati kita. Sebab apa? Sebab bukan semata-mata dengan kekayaan itu kita dapat kebahagiaan. Tidak. Ramai orang yang kaya tapi kepala dia kusuk duk fikir pasal kekayaan dia. Kusuk tentang hutang-hutang dia. Kusuk dengan perihal anak isteri dia. Tu duk kusuk situ. Dapat bahagia? Tak dapat. Tu bukan dengan sebab kekayaan semata-mata kita akan dapat kebahagiaan. Tidak. Tu. Faham dia?
Dan daripada setengahnya dengan sebab keduanya apa? Keduanya malah dan kikir tu seperti haji. Tu. Jadi nafsu kita liar pada nak mengerjakan benda taat. Antaranya apa? Antaranya nak mengerjakan haji. Sebab apa? Sebab malah dan kikir. Tubuh badan malah. Tu malah lagi. Dan juga ada sifat kikir nak keluarkan duit untuk pergi haji. Sebab tu haji itu termasuk daripada ibadah badaniyah dan maliyah dia panggil. Badaniyah wal maliyah. Badan kena sihat, ada harta, maka wajib pergi haji. Kalau tak ada dua-dua tu, salah satu daripada dua tu, tak wajib haji lagi. Tubuh sihat, duit tak ada, wajib ke haji? Tak lagi. Tak lagi. Haji diri haji tu wajib, cuma tak lagi di atas, ke atas orang tu. Tu. Atau sebaliknya, harta ada, cuma dia sakit, wajib ke haji? Tak wajib lagi. Kena tubuh badan sihat dan juga ada harta, maka wajib pergi haji. Tu. Dan juga perang sabil, begitu juga perang sabil. Kena ada tubuh badan yang sihat dan juga dia boleh boleh gunakan harta dia pada perang sabil. Dia kena ada dua-dua tu juga. Jadi nafsu kita ni tak suka gitu. Nafsu kita bila dia tak suka, automatik lah tubuh kita malah. Jadi tubuh malah, tubuh badan kita malah, dan kita jadi kasih pada harta benda, jadi kikirlah kita pada nak mengeluarkan harta tu untuk perang sabil. Tu. Kena sabar. Dan sabar atas taat itu setengah daripada pekerjaan yang sukar. Sabar atas benda yang taat, yang taat tu, ibadah-ibadah tu, setengah daripada pekerjaan yang sukar. Perbuatan yang sukar, benda yang payah, bukan benda mudah. Dia perlu pada pada mujahadah, lawan hawa nafsu. Tu. Nak jadi baik, kita nak jadi baik. Tu. Jadi benda tu benda yang berat. Dia kena ada sabar yang tinggi. Kita sebelum ni orang-orang biasa, atau benda kita ni orang-orang yang banyak lalai pada Allah Ta'ala. Maka nak kembali pada Allah Ta'ala, nak buat mengerjakan perkara taat, maka perlu pada sabar yang besar. Tu. Benda sebab apa? Benda yang sukar. Kita kena lawan nafsu kita. Hak pertama. Yang kedua, kita perlu lawan apa? Orang yang sekeliling kita. Sahabat kita hak duk biasa dengan kita duk buat ngerjakan benda lalai, tiba-tiba kita nak berubah. Dia kata, mu ni nak jadi aling, aku tak boleh sayang dengan mu. Terasa hati kita. Jadi payah. Ujian belaka. Kita perlu pada sabar yang tinggi, sebab benda tu benda yang sukar. Tu. Macam tu jugalah kita nak pergi belajar ilmu agama. Nak lawan nafsu kita, hak malah, hak suka pada benda lalai. Lebih baik pergi jalan. Lebih baik duduk tepi sungai, tepi laut, pergi derak, pergi makan angin, pergi mall. Betul tak? Tu. Lebih baik hak tu daripada belajar ilmu agama. Sebab apa? Sebab jiwa kita, nafsu kita memang suka benda tu. Makan angin, duduk tepi pantai. Tak salah duduk tepi pantai gima tu. Hak salahnya kita tak tunaikan kewajipan kita, hak Allah Ta'ala wajib ke atas diri kita. Kita biarkan perkara hak wajib, kita duduk lara, duduk lalai dengan perkara-perkara yang tidak wajib. Itu salah. Tu. Ingat ilmu fardu ain tu. Belajar kitab. Bukan hanya kita belajar dengan kita mendengar. Mana mendengar tu kita ikut dan kita buka YouTube asal apa orang ceramah kita dengar. Jangan gitu, bahaya. Bahaya gitu. Asal nampak ustaz sikit mengajar, kita pun ambil
terus letak dalam hati kita, pegang gitu. Kita kena tahu dia mengajar gapo. Batu ulama dulu dia titik berat tentang belajar secara bertalaki. Secara talaki. Daripada kulit hingga ke kulit belakang. Gitu cara dia. Supaya apa? Supaya tidak tertinggal walaupun satu. Walaupun satu tidak. Tu. Bukan main tebuk-tebuk. Bukan main, aku suruh sedap abad ni, aku baca abad ni. Suruh sedap, hak ni tak sedap, tak baca hak ni. Tak boleh. Kena belajar belakang mengenai apa? Mengenai fardu ain. Kena lawan hawa nafsu kita. Biasa kita duk tengok TV maghrib. Tutup TV, pergi belajar ilmu agama, pergi semayang berjemaah. Gitu cara dia. Lawan nafsu kita. Kalau tak sampai bila-bila, hal atak ka hadis bukan alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kita lalai dengan duk cari harta benda, duk cari keduniaan kita, kesedapan dunia kita, sehingga apa? Hatta zurtumul maqabir, sehingga kita ni tiba-tiba ziarah kubur. Maknanya apa? Sehingga tengok-tengok mati dah kita. Orang bawa kita kubur dah. Baru khabar, mati dah aku ni weh. Tu. Hak wajib tak buat lagi. Hak maksiat tak tinggal. Sudah kita. Allah Ta'ala cerita dah dalam surah At-Takasur tu. Alhaakumut takasur. Jadi kita bukan sekadar baca. Kena ambil, kena dengar, kena masuk dalam hati kita. Jangan kita lalai dengan dunia kita sehingga kita terabai perkara hak wajib kita kena buat. Kalau dan kita masuk mendalami ilmu baru kita tahu. Gitu kaedah dia. Apa-apa benda pun gitu. Kalau benda dunia pun sekalipun. Benda dunia. Kita tengok orang tu macam pandai. Kita tengok orang tu baiki komputer. Alah senang ya. Try dulu kita pegang dulu. Try kita cobek dulu. Tu baru kita tahu benda tu payah. Kita pergi baiki. Pomeng. Pomeng. Dia betul waya. Boleh start enjin kita. Alah mudah. Mudahnya. Aku boleh buat gitu. Sedap buat. Terah pegang dulu waya tu. Tu. Terah pegang dulu. Kena mana kita kena. Kena masuk dulu dalam bab tu. Gitu juga ilmu. Jangan kita anggap mudah. Bab pekor, bab semayang, bab puasa, bab haji. Haji tu payah sikit kan. Tu. Bab tu, bab akidah Allah. Kita tahu belakang Allah Ta'ala ni wujud. Kedai bakakmu. Boleh baca lah maknanya. Tu. Tapi cuba kita duduk dulu dengan guru, buka kitab nadah dulu. Baru kita tahu, ya Allah, banyak lagi aku tak tahu. Ya Allah, banyak dosanya aku, ya Allah. Baru nampak. Gitu. Kena duduk dulu dalam perkara tu. Dalam ilmu tu. Baru tahu. Dan sabar atas taat tu setengah daripada pekerjaan yang sukar, yang susah, yang payah. Nak buat kerja benda yang baik-baik ni payah. Benda maksiat mata ya, ingat ya kita nak pergi. Nak buat benda maksiat tak kena kata aku kena buat dah. Dia ingat sendiri dah. Nafsu memang gitu dah dalam bab buat maksiat. Tapi benda yang taat ni dia kena sabar, payah. Dan berhajat orang yang mengerjakan taat itu kepada sabar pada 3 masa. Orang yang mengerjakan taat ni dia kena ada 3 ketika, 3 masa untuk dia sabar. Ketika mana dia buat benda yang taat, ketika mana dia buat ibadah. Kena ada 3 masa perlu pada sabar. Masa yang pertama pada permulaan mengerjakan ibadah dengan menghasilkan ikhlas. Tu. Dan sabar daripada umpama riak. Tu. Ketika permulaan kita nak buat ibadah, tu. Kita kena hasilkan ikhlas dalam hati kita.
Dan kita kena sabar daripada riak. Bila tu? Masa nak buat ibadah. Masa mula-mula nak buat. Kena ikhlas dulu hati. Bukannya aku buat kerana dunia. Bukannya kerana wang. Bukan kerana kerana apa lagi? Kerana pangkat. Aku malu. Aku kena pergi belajar ilmu. Aku ni malu. Aku tak pergi. Tu. Jadi buat tu kerana apa? Kerana dunia, kerana kerana nak dapat harta, kerana pangkat, bukan kerana Allah. Maka ketika tu sabar kita, tu sabar daripada riak. Kena ada sabar. Jangan. Kena ikhlaskan diri kita untuk mengerjakan ibadah. Tu. Innama a'malu binniyat. Setiap amal itu dengan niat. Kena niat ikhlas. Kena niat ikhlas. Bukannya niat kerana dunia. Sebab itu Nabi kata orang yang mana nak orang yang berhijrah kerana perempuan, maka dia akan dapat perempuan. Tu. Sebab apa? Sebab ketika mana Nabi nak berhijrah ke Madinah, ada seorang laki-laki ni, dia berhijrah kerana perempuan. Bukan kerana Allah. Dia berhijrah kerana perempuan. Sebab apa? Perempuan tu nak berhijrah ke Madinah. Perempuan tu, sahabat Nabi tu, dia berhijrah kerana Allah. Tu. Sahabat yang lelaki ni, dia berhijrah kerana perempuan tu. Dia nak nikah. Tu. Maka Nabi kata dia dapatlah hak tu. Tapi hak akhirat dia tak dapat. Dia tak dapat. Begitulah kita dalam mengerjakan ibadah semayang kita, ibadah sedekah kita, zakat kita. Bukan kita tu nak menunjuk-nunjuk. Bukan kita buat kerana selain daripada Allah. Itu riak. Riak ni kita buat kerana dunia. Nak dapat. Nak suruh orang pandang kita mulia. Nak suruh orang pandang kita ni pemurah. Nak suruh kita ni nampak orang lebih daripada orang lain. Tu riak tu. Bila riak, iza dakhala riak, batal amalu. Apabila masuk riak dalam amal dia, maka terbatal amal dia. Makna apa? Terbatal pahala amalan dia. Batal lalu. Sah tu sah. Semayang sah. Puasa sah. Tak kena qadha lah. Tapi pahala tak dapat. Duit habis beribu-ribu. Tapi sebab apa? Sebabnya nak menunjuk pada orang. Aku ni menolong orang. Contoh. Dalam hati ni. Bukan yang yang dalam Facebook orang kita tolong orang. Itu supaya gemar. Orang tengok, baguslah NGO ni. Suka tolong orang, pergi tolong orang banjir. Jadi nak salurkan duit pada dia, dia boleh. Tu tak ada masalah. Ni dalam hati kita ni. Kita buat kerana apa? Kerana nak dapat pangkat, kerana kita nak nunjuk kita ni kaya dan sebagainya. Allah Ta'ala batalkan pahala dia. Bahkan berdosa pula. Ingat tu. Bukan hanya pahala tu terbatal. Bahkan dapat dosa pula. Aduh, apa tu? Sebab ada riak tu. Riak ni antara sifat hak haram, sifat hak dilarang oleh agama. Kita buat ibadah, kita buat kebaikan. Kita buat tu benda yang baik. Tu. Kita semayang sembah Allah, kita berpuasa, kita tunaikan haji. Tapi dalam hati ni kerana dunia, jahat kita pada Allah Ta'ala. Nampak macam duk sembah Allah. Tapi rupanya duk sembah dunia. Duk sembah harta benda. Duk sembah tu pangkat darjat. Duk sembah apa lagi? Nak suruh dia ni soho di mata orang. Tu. Sebab tu riak tu berdosa. Tu. Jaga-jaga hati kita. Hati kita masing-masing. Ajar, bagi tahu anak isteri kita. Didik dengan agama. Tu. Supaya dia takut pada Allah Ta'ala. Sebab apa? Bila takut pada Allah Ta'ala, insya-Allah automatik tu dia akan buat apa yang Allah Ta'ala suruh tanpa kita suruh. Dan dia akan tinggal perkara maksiat tanpa kita tegah. Dia mari sendiri dah. Sebab apa? Daripada kecil lagi kita duduk didik dia dengan
dengan agama, dengan takut pada Allah Ta'ala, dengan cinta pada Allah dan Rasul. Tu, besar tu. Ini anak-anak tu duk ajar perkara yang tidak berfaedah. Apatah lagi duk ajar anak. Dia kata anak ni kecil lagi. Tu, pakai apa? Seluar pendek. Pakai skirt pendek. Tu, dia kata anak tu anak kecil lagi. Ya, betul, kecil lagi. Anak tu tak salah. Kita ni hak salah, hak didik dia. Dia gitu. Nabi suruh kita didik anak bila lagi? Tu 7 tahun tu kena suruh dah. Tu 7 tahun kena suruh dah. Bukan hanya suruh, kena larang daripada perkara mungkar. Dia kata, lah 7 tahun baru ni, biargilah dia pakai luar pendek pun, biargilah dia pakai skirt pendek pun, biargilah dia apa-apa pun. Tu. Dia memanglah tak dasar dia lagi akhir balik. Kita mak ayah ni tidak mendidik, tidak tunai apa yang Nabi suruh. Yang apa Nabi suruh? Suruh kita ni didik anak. Teguh anak. Suruh anak pada benda yang taat. Larang anak pada perkara mungkar. Bila lagi? 7 tahun lagi. Tu, anak tu 7 tahun lagi. Sebab tu didik anak tu wajib atas ayah. Wajib atas ayah. Ayah tak ada, tu dia. Tu. Ni dak. Anak lagi takut pada Allah. Anak lagi percaya hatu tu ada daripada Allah tu ada. Penat. Penat. Tu. Sebab apa? Ayah pandai tengok cerita hatu tapi tak ajar anak. Tu. Suka tengok filem hantu. Jadi anak ni besar dah 7 tahun dah, 8 tahun. Dia lagi percaya ke hantu mana? Hantu ada, hantu wujud. Contohnya. Allah tak wujud. Penat tu. Berat dah tu. Tu berat lah. Kena didik anak. Kena larang, kena suruh dan sebagainya. Hatta anak kecil sekalipun. Tu anak kecil maknanya anak dia tu. Tu walaupun dia tak berdosa tapi kalau dalam bab tu contohnya anak tu lontar batu. Lontar batu kena kereta orang pecah. Pecah cermin. Lepas batu kena rumah orang, cermin rumah orang pecah. Maka wajib tak mak ayah bayar? Wajib. Anak-anak memang tak wajib, dia kecil lagi. Kita ni hak wajib. Lagikan lembu kambing masuk pagar rumah orang, makan pokok-pokok orang, kita kena ganti. Ini kan anak kita. Lembu kambing masuk pagar rumah jiran kita, duk makan pokok-pokok dia, pokok rus dia. Tu. Maka jiran kita kata, lembu mu masuk, kambing mu masuk duk makan. Kita pun buat biar gitu. Ataupun kita kata, biasa dah. Binatang. Kita tak lewat cara dengan dia. Tu salah tu. Kita balik pula pada anak kita. Biarlah budak-budak. Dia tahu apa. Tak lewat gitu. Kalau melibatkan harta orang, wajib kita ganti. Siapa tu mak ayah wajib ganti. Jangan duk biar. Jangan duk buat main kata biarlah dia budak-budak. Budak-budak buat kira. Tu biasa. Anak kita pukul orang. Anak kita kecil lagi pukul orang. Tu katak anak orang. Kita buat dak gitu. Kita rasa biarlah. Biasalah budak-budak. Tayang anak orang kena. Tayang anak kita kena. Noh. Hanya pergi 1,000. Sekolah dia 1,000. Tayang anak dia kena. Tayang anak orang kena. Anak dia buat. Dia buat dak gitu. Biasalah budak-budak. Sebab tu kita wajib didik anak-anak kita. InsyaAllah. Tu. Dan sabar daripada upama riak. Itu hak pertama. Bila nak buat ibadah, kena ikhlaskan hati kita.
Tu. Kena ikhlaskan hati kita. Jangan ada riak. Buat kerana benda lain. Tu. Masa yang kedua pada ketika mengerjakan taat. Masa yang kedua ni, masa nak buat ibadah tu, bila tu? Ketika kita nak mendirikan benda yang taat tu. Tak kira apa-apa benda taat ni, semayang, puasa dan sebagainya. Apa ketika kita mengerjakan taat tu, supaya tiada malas ia daripada menunaikan segala fardunya dan sunatnya. Ketika mana kita buat ibadah, kita kena tunaikan akan fardunya, rukun-rukunnya dan sunat-sunatnya. Jangan kita ada malas, kena sabar. Tu sabar yang kedua. Ketika buat taat, sabar yang pertama hak tadi, sebelum nak buat mengerjakan ibadah, kena ikhlaskan hati, kena sabar diri kita daripada riak. Kena betul hati kita. Tu. Sebab tu, kalau kita tengok dalam kitab dalam hadis Nabi. Tu, ni mengenai niat orang mukmin ni. Sebab tu Nabi kata, tu, niatul mukmin khairu min amalih. Apa tu? Niat orang mukmin tu lebih baik daripada perbuatannya. Nabi sebut dalam riwayat hadis, Nabi kata apa? Contoh manusia atas muka bumi ni, perumpamanya ada empat jenis. Seorang laki-laki yang mana dia ada ilmu dan dia ada harta. Yang mana dia ada ilmu dan dia ada harta. Harta dia pula dia infak pada jalan yang betul. Tu golongan mana lelaki yang pertama. Lelaki yang kedua, dia ada ilmu tapi dia tak ada harta. Dalam hati dia tu kata, aku tengok orang lelaki ni banyak harta. Kalau boleh aku ni, kalau ada harta, aku nak jadi macam dia juga. Guna harta pada benda yang betul. Tu. Maka Nabi kata apa? Dua orang ni pahala dia sama. Pahala dia sama. Walaupun dia tak ada harta. Tapi niat dia, aku ni, ilmu ada ilmu. Aku ni kalau ada harta macam dia, aku nak buat macam dia buat. Maka Nabi kata apa? Pahala dia sama seperti lelaki yang pertama tadi. Tu. Tu niat baru tu. Tapi tak boleh nak buat. Dapat juga pahala dia. Lelaki yang jenis ketiga pula, tak ada ilmu. Tapi ada harta. Ilmu agama. Kata penting ilmu ni. Ada harta. Harta dia buat perkara yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, dia tak ada ilmu dan juga tak ada harta. Dua-dua tak ada. Ilmu, harta tak ada. Maka hak ni sama. 3 dengan 4 sama. Tu 3 dengan 4 sama. Sama berdosa dia tu. 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 Sebab apa? Sebab tak ada ilmu. Kena ada ilmu. Tu. Niat orang mukmin walaupun tu dia ni tak ada lagi, mana dia tak boleh nak buat, tapi dia nak buat, Allah Taala kira dah bagi dia. Murahnya Allah Taala, makna pemurah sayangnya Allah Taala pada orang mukmin ni, sehingga orang mukmin tu niat niat dalam hati dia tekad nak buat, tapi dia tak mampu nak buat lagi, tiba-tiba mati contoh, Allah Taala bagi dah pahala bagi dia. Besar tu. Besar niat yang betul tu. Tanpa ada riak. Tu. Sahabat yang ketika nak buat ibadah, masa yang kedua, iaitu ketika nak buat taat tu, supaya tiada malah daripada menunaikan segala fardu dan sunat. Kena buat fardu dan benda yang sunat. Dalam semayang kita kena buat hak rukun. Hak tu memang dah. Hak sunat pun kita kena buat. Jangan buat malah. Kena sabar. Benda sunat ya ni. Tak apa aku buat hak wajib saja. Ada hati kena sabar. Sabar pada nak menunaikan perkara yang sunat tu dalam ibadah. Tu sabar yang kedua. Sabar ketika buat ibadah. Masa diri kita buat ibadah tu. Mana kena buat benda-benda sunat. Tu. Dalam semayang kita
perkara sunat ni banyak sangat. Tu dan perkara hak sunat paling banyak dia panggil sunat hai'ah. Dalam Fatihah saja ada beberapa sunat situ. Diri Fatihah tu wajib. Rukun. Dalam tu kita nak mengerjakan rukun tu ada beberapa sunat hai'ah. Maka kalau kita tak tahu, sudah tentu kita tak dapat pahala. Ataupun kita tahu tapi kita tinggal, hak tu rugi dia. Tu rugi dia. Dua-dua rugi. Tak tahu apatah lagi. Sebab apa? Tak tahu sebab malah belajar. Tu. Dalam perkara hak wajib tu, rukun sembahyang tu, Fatihah. Kita kena tahu juga syarat bagi nak sah Fatihah tu. Syarat bagi nak sah rukun tu. Dia ada syarat dia. Diri rukun tu rukun. Nak jadi rukun, kena ada syarat dia. Macam kita rukuk. Rukuk tu rukun. Nak bagi sah rukun, kena ada syarat dia. Kena mematuhi. Kena buat apa yang syarat dia. Gitu. Sama juga tu sujud. Sujud tu rukun. Nak bagi sah rukun tu, ada syarat dia. Bukan kita pakat buat gitu. Tu. Antara sujud, rukun dia, apa? Punggung lagi tinggi daripada kepala. Mana kena duduk gitu. Bukan duduk gini. Ada orang setengah-setengah tu semayang di tempat tinggi. Tu sehingga kepala lebih tinggi daripada punggung. Tu. Sah ke tak sujud ya? Tak sah. Tak sah. Tu. Fatihah pun sama juga. Kita kena tahu hak rukun dia. Tu. Dalam bab Fatihah, kita kena tahulah, kita setuh sikit. Fatihah, apa? Buat bacaan kita. Wakah. Wakah tam. Bismillahirrahmanirrahim. Wakah tam tu, kalau dalam hukum tajwid, kita kena tarik nafas baru. Betul tak? Nafas baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tarik nafas baru. Itu wakah tam. Itu pada hukum tajwid. Dia kena buat gitulah. Tapi dalam hukum fiqhnya, dalam bab semayang lah. Dalam bab semayang, hak tu aula. Lebih baik. Maknanya kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, guna nafas yang sama. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Berhenti juga, tapi tak tarik nafas baru. Maka sah ke semayang? Sah. Jangan buat sama. Jangan buat sama pada perbicaraan tajwid dengan fiqh. Bab semayang tu. Sebab bab semayang dia ada syarat-syarat dia. Fatihah nak jadi tu, dia ada syarat-syarat dia. Asal tidak berubah makna. Tu. Pas kita tak tarik nafas tu, ubah ke makna? Tak. Tak tukar makna pun. Melainkan tukar makna. Tu tak boleh lah. Tu. Hak tu pun, tu ramai. Tu sehingga dia kata, tak sah orang semayang. Tak tarik nafas baru. Tu bila baca Fatihah. Sebab dalam tajwid kata gitu. Tu salah lah tu. Kena buka dalam bab fiqh. Tu kita semayang dengan fiqh. Dengan fiqh. Tu asal tidak tu bertukar makna dia. Itu perbahasan Fatihah. Lepas tu kita kena tahu berkenaan rukun dan sunat. Syarat-syarat apa hak kita nak buat, kena tahu. Dan benda-benda sunat kita kena sabar. Jangan buat mudah-mudah. Tu bacalah doa-doa. Tu ketika mana lepas tahiyat. Lepas kita innaka hamidum majid. Bacalah doa-doa hak Nabi ajar. Tu kalau sembahyang seorang diri sunat kita baca. Kalau kita tu imam, tu maka kita tak perlu baca. Kalau kita makmum, imam bagi salam, kita ikut imam terus bagi salam. Kalau imam tak bagi salam lagi, kita habis innaka hamidum majid. Maka sunat kita baca doa-doa gitu.
Tu. Banyak lagi lah dalam bab tu. Sambung. Masa yang ketiga ketika daripada selesai daripada mengerjakan ibadah taat tu. Sabar yang ketiga, ketika mana kita buat ibadah, bila tu? Ketika sudah habis dah. Habis buat ibadah. Kena ada sabar juga. Sabar daripada apa? Sabar ia daripada menyebut tentang ibadahnya. Dan menzahirkan ibadah kerana riak dan sum'ah. Tu. Kena sabar di kita ni. Jangan duk cerita, letih lah semayang. Semalam aku letih lah. Aku sahabat-sahabat dia kata, bapa mu nampak letih hari ni. Dalam hati dia, niat dia nak riak, nak ujuk. Nak riak. Nak menunjuk, nak menzahir, nak menyebut-jebut tentang ibadah dia. Aku malah letih lah. Bangun semayang tahajud 100 rakaat. Tu niat dalam hati dia nak apa? Nak bersuhu. Kena sabar tu. Jangan cerita. Ibadah apa hak kita buat, jangan cerita. Sama juga dalam bab sedekah. Tu Nabi kata apa? Sehingga tangan kita hak kiri pun tak tahu. Makna betul-betul kita sembunyikan. Ni duk cerita, duk jaja cerita. Kita buat ibadah ni, kita ni. Dia bila kita duk cerita tentang kehebatan, maknanya duk cerita tentang ibadah-ibadah hak kita buat, dia mari selalu. Syaitan ni pandai, dia mari selalu. Selalu macam mana? Dia mari hak pertama hak riak. Tu. Duk cerita. Takkan saja-saja cerita. Betul tak? Duk ngasain kita. Semalam aku sedekah 1,000. Takkan saja-saja kita cerita. Melainkan ada terselit dalam hati kita ni. Nak suruh sayang kita tahu. Nak suruh sayang kita puji kita. Tu. Baik kita senyap gitu lah. Biar kita manusia tak tahu. Tapi tu Allah Ta'ala dan makhluk Allah di langit tahu. Gitu. Kita selawat berapa ribu, kita berzikir berapa ribu, kita semayang berapa ribu, biar kita dengan Allah Ta'ala saja yang tahu. Tu jangan duk cerita. Melainkan ada sebab-sebab kena cerita. Itu lain. Antaranya guru-guru, ulama-ulama, dia cerita. Saya contoh selalu buat amal selawat ni. Dia pun sebanyak ni. Dia cerita tu bukan cerita nak riak. Nak suruh orang ikut seperti dia. Tu. Orang jadi panduan. Syekh ni baca 1,000 kali zikir ni. Okey. Jadi, anak-anak murid pun baca ramai-ramai. Dia buat amal, dia beramal dengan apa hak dia sebut tu. Itu tak apa. Ni duk cerita nak menzahirkan kerana ada riak dalam hati. Nak bersuhu, nak tu. Ni tak sedekah tapi nak bersuhu, duk cerita ke orang. Jadi, kita kena ingat, bila kita cerita kita ada riak dalam hati, automatik. Bukan automatik. Maknanya syaitan ni dia akan buat mari lalu dalam hati kita. Apa? Iaitu kita nampak dia orang lain tu buruk. Ya gitu. Bila kita cerita tentang kehebatan, makna kerajinan kita dalam ibadah, maka kita akan nampak, dia tu tak bagus. Malah mengaji. Tu. Malah semayang. Kita tak nampak dia orang lain. Keburukan pada orang lain. Dia tak sudah situ. Dia tak sudah kita duk cerita tentang diri kita. Dia akan sudah mana? Sudahnya mengupak pada orang lain. Tu. Macam mana nak sorok ibadah kita? Tu. Aku tanya. Tu. Kena pandai-pandai lah. Betul hati kita. Betul hati kita. Contoh-contoh kita sedekah depan-depan orang ramai. Nak orang ada. Tu. Takkan kita nak turun masjid, tak ada orang, baru naik atas masjid balik. Kita pun sedekah. Tu. Kalau boleh buat gitu, alhamdulillah. Kalau tak boleh buat, bagi je. Betul hati kita. Betul hati kita. Aku buat kerana Allah Ta'ala. Aku buat kerana Allah Ta'ala. Bukan nak menunjuk, bukan nak apa-apa. Tu. Buat baik tapi nak dapat kebaikan daripada manusia. Itu masalah juga. Kita buat baik kerana Allah Ta'ala, bukan kerana orang lain.
Kita jadi baik pun kerana Allah Ta'ala, bukan kerana orang lain. Bukan kita nak dapat orang yang hormat kita, bukan kerana kita nak cari pengaruh kita, pangkat kita, kemasyhuran kita. Tidak kerana Allah Ta'ala. Itu sudah jadi kewajipan kita sebagai hamba Allah Ta'ala. Jangan kita menunjuk-nunjuk. Bila kita menunjuk, kita akan mari di hati kita buruk. Buruk hati kita, buruk orang lain. Tu jeh orang lain, rendah-rendahkan orang lain. Kena ingat, kita baca Quran ya. Apa hukum baca Quran? Contoh, ataupun sembahyang sunat. Semua yang hak wajib tu kita tak tepi dulu. Benda sunat kita buat, baca Al-Quran, kita sedekah, kita apa lagi? Apa lagi? Benda-benda, baca Al-Quran tadi dan sebagainya. Benda tu daripada perkara-perkara sunat. Tiba-tiba kita duduk mengupak, duduk puduh orang, duduk merendahkan orang. Dia tu malah baca Quran. Dia tu malah malas sembahyang sunat. Kita duduk sebut, duduk buruk orang. Kita memburukkan orang tu haram. Buruk tu sebab apa? Sebab hak sunat. Tu nampak? Nampak? Tu. Baca Quran tu sunat. Tapi kita duk buruk-buruk dia seolah ni dia buat dosa. Kita duk buruk, duk jajar cerita tu, mengumpat tu. Sedangkan mengumpat tu haram. Tu. Duk cerita nak suruh orang tu buat benda sunat. Tu masalah kita ni. Tu. Bila benda haram nak lawan benda sunat, tak menang benda haram. Tu. Tak menang lah haram. Maknanya berdosa kita. Berdosa kita. Tu. Kita manusia ni mudah ditipu oleh syaitan. Macam mana? Sebab kita nampak diri kita ni bagus. Kita bagus. Manakala orang tu tak bagus. Dalam bab apa? Antaranya benda sunat. Tu. Dia buat benda sunat. Kita kena kembali pada makna sunat. Sunat buat dapat pahala, tinggal tidak berdosa. Kita duk jaja cerita orang ni malah mengaji Quran lah. Bukan mengaji apa fardu ain. Bukan mengaji Al-Fatihah. Hak Fatihah tu wajib. Wajib baca Fatihah tu, betulkan Fatihah sebab nak sah di semayang. Betul tak? Tu ada pun surah-surah lain hak tu sunat. Besarlah pahala. Tapi kita duk puduh, dia ni malah mengaji Quran, dia ni malah semayang sunat, dia ni malah itu, malah ni. Semuanya benda sunat. Duk jaja cerita pada orang ramai, duk buruk sahabat kita, duk buruk jiran kita, duk buruk orang-orang. Tu. Kita duk mengumpat tu haram. Hak dia tak buat benda sunat tu, dia tak berdosa pun. Tu. Bahkan dapat pahala pula dia. Sebab apa? Sebab orang dah mengumpat dia. Sebab tu antara perkara yang menyebabkan manusia ni miskin, bankrupt di akhirat. Sebab apa? Sebab lidah. Lidah duk cerita, duk ngumpat orang. Tu. Dosa lidah. Mudah sangat kita nak buat. Jadi kenapa jadi bankrupt? Bankrupt sebabnya pahala hak kita buat ni duk beri pada orang. Hutang kita dengan manusia. Kita duk mengumpat orang. Tu PA ataupun sifat. Sifat orang bukan mukmin. Bukan dia tu bukan mukmin dah. Dia tu orang Islam. Tapi sifat dia tu sifat bukan orang mukmin. Sebab apa? Orang mukmin tak buat gitu. Orang mukmin tak ngumpat orang. Orang mukmin tak cela orang. Orang mukmin ni dia jaga harta benda orang. Orang mukmin ni dia tak dia tak mencela, menghina, mengumpat, memfitnah orang mukmin yang lain. Maknanya kalau kita ada sifat tu, maknanya kita bukan orang mukmin yang bersifat dengan sifat mukmin yang sempurna. Tu jaga-jaga tu perbuatan kita. Sebab apa? Dengan sebab perbuatan kita tu kemungkinan
kita ni jadi muflih di akhirat nanti. Jadi muflih kita. Duk bagi ke orang. Sebab tu jaga hati kita. Jaga kelakuan kita. Mulut kita. Tangan kita. Kaki kita. Sebab apa? Kena jaga. Dia kata, dia hati dia baik. Dia cakap mulut je. Hati dia baik. Nipu. Kita sebut tu. Kalau orang belajar bab tasawuf, boleh sengih lah. Boleh senyum. Seumpama orang yang mana tak menutup aurat. Tiba-tiba kita kata, dia tak menutup aurat. Tapi hati dia baik. Dia taat pada Allah. Tak. Hati dia jahat dah dengan Allah tu. Tu. Mungkin dia baik dari segi yang lain. Tu. Kita tak percaya hak segi lain. Tapi bila dia tak menutup aurat tu, makna dia telah engkar perintah Allah Ta'ala. Jahat dah dia di Allah Ta'ala. Di tu makna pada Allah Ta'ala. Begitu jugalah orang yang tak jaga mulut. Orang yang tak jaga lidah. Orang tak jaga tangan kaki dia. Bila dia pukul orang. Bila dia mengata orang. Dia rendah ke orang. Makna hati dia tu jahat dah. Engkar dah perintah Allah Ta'ala. Jangan kita membelik-belikkan cerita. Memsedap-sedap, membunga-bungakan. Dia baik. Kalau dia baik, hati dia baik, insya-Allah lidah dia pun baik. Bila hati dia baik, mata dia pun baik. Gitu. Tu. Dia tak ada akhlak contoh. Cakap dengan orang tua tanpa adab. Tapi sebenarnya dia baik. Baik dalam bab lain. Tapi dalam bab menghormati orang tua, dalam bab menghormati ibu bapa, menghormati adik-beradik, menghormati sahabat taulan, menghormati jiran tetangga, dia tak ada. Sebab apa? Sebab mulut dia jahat, mata dia jahat, telinga dia jahat, duk dengar cerita rumah tangga orang, masuk rumah orang, duk tengok rumah orang, keluar daripada rumah orang, duk jaja cerita dia ni. Beras biji pun tak ada, bawang sebiji pun tak ada. Malah masak. Contoh. Nabi larang tu, Nabi ayat dah. Tu, sebab tu Nabi haram kita mengintai-ngintai di rumah orang. Betul tak? Hak tu hak luar rumah lagi. Kita bagi salam, Assalamualaikum. Tak ada orang jawab. Tu, Assalamualaikum 3 kali Nabi ajar. Tu, tak puas hati. Kita pun pergi jenguk, pergi jenguk kok tingkat rumah dia, duk belak, langsir dia. Haram tu. Nabi suruh bagi salam, Assalamualaikum 3 kali, tak ada, balik. Tiba-tiba kita duduk mengintai-ngintai rumah orang. Apatah lagi kita masuk rumah orang, lepas tu, duk cari keburukan rumah tangga orang, keluar, pergi cerita ke orang. Itu haram. Haram. Tu. Tu haram tu. Dosa Nabi larang buat gitu. Jaga telinga, jaga mata, jaga mulut. Tu. Macam mana kita tak jaga mata? Macam mana kita nak melihat Allah Ta'ala di akhirat nanti kalau mata kita ni duk tengok maksiat? Macam mana kita nak mendengar perkara-perkara dalam syurga, binatang-binatang dalam syurga, bunyi-bunyian dalam syurga, kalau telinga kita duduk dengar perkara maksiat? Macam mana kita nak bercakap-cakap di syurga nanti? Nak bertemu Nabi SAW, nak bercakap dengan Nabi, nak minum air sungai Nabi SAW. Kalau mulut di bumi ni duduk nguduh orang, duduk merendah ke orang, duduk mengumpat ke orang. Hak ni tak kira siapa. Tak kira ustaz, tak kira ustazah, tak kira pemain, tak kira siapa-siapa. Kalau buat dosa, tetap berdosa. Jangan dengan sebab pakaian kita jadi goh, kita rasa kita tidak terkena dengan dosa-dosa. Na'udzubillah. Minta jauh. Sebab tu kita kena berdamping dengan para alim ulama. Kita kena duduk dalam majlis ilmu mereka. Supaya hati kita ni sentiasa dapat cahaya. Dengan asbab-asbab nur cahaya hati para ulama-ulama tadi. Syekh-syekh kita. Barulah kita mudah nampak kesalahan dosa kita, insya-Allah. Dan akhir kalam pada malam ini, kita nak selamat dunia akhirat.
Tu maknanya kita di akhir zaman ni dibala dengan pelbagai bala dengan sebab dosa-dosa umat, dosa-dosa manusia. Maka paling kurang lah kita jagalah ahli keluarga kita daripada mengerjakan maksiat. Kalau saya, jaga keluarga saya. Kalau orang tu jiran saya, jaga jiran tu. Orang tu jaga ahli keluarga tu. Bila ramai-ramai duk jaga ahli keluarga, insya-Allah dia akan jadi generasi yang baik. Dia akan jadi masyarakat yang baik. Tu jaga masing-masing rumah tangga kita, anak-anak kita. Tu jangan kita biarkan rumah kita biar rumah orang kita duk bercara. Jangan. Cara masing-masing. Seperti Syekhuna bagi tahu, iaitu Syekh Nuruddin Al-Banjari. Dia kata apa? Kita jaga ahli keluarga kita. Orang tu jaga ahli keluarga dia. Orang tu jaga ahli keluarga dia. Kalau dalam satu, contohnya daerah Kota Baru, masing-masing duk jaga ahli keluarga dia daripada mengerjakan maksiat, insya-Allah jadilah masyarakat daerah Kota Baru orang yang jaga agama Allah Ta'ala. Apatah lagi lebih besar daripada tu negeri Kelantan, Malaysia dan sebagainya. Maknanya masing-masing jaga ahli keluarga masing-masing, insya-Allah. Dan perbanyakkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dengan asbab kita selawat banyak, tu Allah Taala akan bagi cahaya bagi hati kita, pada diri kita. Tu orang yang mana nak berlepas diri daripada kemiskinan, maka banyakkan selawat. Tu orang nak berlepas diri daripada segala penyakit, banyakkan selawat. Orang nak berlepas daripada apa-apa musibah dunia ni, banyakkan selawat. Tu sekali kita selawat 10 kali Allah Ta'ala doa. Tu 10 kali Allah Ta'ala doa pada orang tu. Sekali kita selawat siapa? Selawat ke Nabi kita, kekasih kita. 10 kali Allah Ta'ala selawat, Allah Ta'ala beri rahmat. Agak-agak 10 kali tu, faham-faham lah. Maknanya 10 kali tu maknanya besar bagi kita. Tidak tu maknanya orang tu akan dapat rahmat, orang tu dipermudahkan dunia akhirat. Sebab Allah Ta'ala yang berdoa pada orang tu, merahmati orang tu. Sebanyak 10 kali. Bayangkan kalau kita selawat beribu-ribu kali, maka berpuluh-ribu kali lagi Allah Ta'ala merahmati orang tu. Maka bila Allah Ta'ala merahmati orang tu, kekasih Allah, takkan Allah Ta'ala biarkan kita ni dalam kesusahan ataupun biar kita ni ditipu oleh keduniaan. Tidak. InsyaAllah. Tu mana Allah Ta'ala akan tunjuk jalan kepada kita, beri taufik, hidayah kepada kita, insyaAllah. Dengan sebab kita perbanyakkan selawat. Dan kita kena ada sabar pada mengerjakan taat. Termasuk benda yang taat itu ialah selawat jugalah. Tapi dia panggil benda yang ibadah yang sunat. Maka sunat kita sabar. Ibadah yang wajib kita sabar. Maknanya sabar pada nak meninggalkan perkara wajib. Begitu juga sunat kita sabar pada nak meninggalkan perkara sunat. Mana kena sabar, mana kena buat juga. Buatlah. Dan kita dapat pahala sunat sabar tu. Wallahu alam. Bahagian yang kedua, yang mana nafsu kita tak suka dan kita perlu kepada sabar, iaitu apa? Meninggalkan segala maksiat. Nak tinggal segala maksiat, nafsu kita tak suka, maka wajib kita kena sabar. Tu gitu. Sebab maksiat ni benda yang sukar. Lagi sukar, lebih besar sabar daripada nak mengerjakan taat. Taat besar dah, sabar kena ada. Tinggalkan maksiat, apatah lagi maksiat yang sudah dikekali atau diadatnya, kebiasaannya, hak tu lagi besarlah sabar yang kena ada pada diri seseorang tu. Tu insya-Allah bulan harapan. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم اغفر ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم إن شاء الله. Terima kasih semua.